Assalamualaikum Cik Aziz. Waalaikumsalam. Datang sini naik apa? Saya datang naik motor. Oh. Ini kali berapa Cik Aziz datang ke sesi kaunseling? Oh, saya tak sebelum ni tak pernah datang sesi kaunseling. Oh, tak pernah datang. Jadi saya ingin terangkanlah sedikit tentang kaunselor. Tugas kaunselor ialah hanyalah untuk membantu klien daripada masalah. Jadi kami tak boleh nak memberikan pertolongan sepenuhnya lah. So atas diri sendiri Cik Aziz sendiri. Faham? Faham kan? Lagi satu, peranan klien boleh menceritakan apa yang dalam isi hati Cik Aziz untuk luahkan dalam sesi kaunseling bersama saya. Untuk pengetahuan Cik Aziz juga, segala rahsia ataupun segala perkongsian yang Cik Aziz luahkan bersama saya akan dirahsiakan antara kita berdua sahaja. Okey. Sesi kaunseling juga berlangsung selama 30 hingga 45 minit. Kiranya Cik Aziz mempunyai keinginan untuk menyambung semula sesi, kita boleh menyusun semula jadual untuk masa akan datang. Jadi Cik Aziz ada apa-apa yang nak dikongsikan dengan saya? Okey, saya ucapkan terima kasih sebab menerima saya sebagai klien pada hari ini. Saya ingin menceritakan masalah saya yang mudah terpengaruh dengan orang. Saya ni seorang yang ramai kawan. Di mana-mana sahaja saya jumpa orang, saya pasti akan jumpa kawan saya. Di mana ada orang, di situ ada kawan. Okay, disebabkan dengan itu juga saya punya kawan bertambah ramai sejak daripada saya bangku sekolah menengah hinggalah sekarang. Tapi dalam masa sama, saya mudah untuk terpengaruh dengan kawan-kawan. Bukan sahaja benda yang baik, malahan ada juga terpengaruh benda yang buruk. Faham? Macam contohnya kalau perkara yang buruk tu, saya mudah terpengaruh dengan kawan-kawan untuk beli barang-barang yang berjenama, beli barang-barang yang mahal, yang membuatkan saya terasa nak beli juga barang-barang tersebut. Dan disebabkan mudah terpengaruh dengan beli barang-barang mahal tu pun, kadang-kadang saya terpaksa mengikat perut untuk membeli barang-barang. Tapi walaupun saya mudah terpengaruh dengan benda-benda macam tu, tapi bagi saya barangan yang saya beli tu merupakan satu kepuasan jugalah pada diri saya. Jadi kat sini Cik Aziz punya masalah, iaitu Cik Aziz mudah terpengaruh dengan kawan. Dan Cik Aziz juga antara perkara yang membuatkan Cik Aziz terpengaruh adalah menghabiskan duit, mengikut kawan, menghabiskan duit membeli barang yang jenama. Oh, boleh Cik Aziz teruskan? Okey, walaupun macam saya mudah terpengaruh dengan barang-barang macam tu, sebab saya dapati puncanya saya berkawan pun dengan orang-orang yang high standard, orang-orang yang ada taste yang tinggi. Dan macam saya seorang orang yang kuat bersukan, semestinya saya mahukan barang-barang kelengkapan saya barang yang berkualiti dan berjenama yang tinggi. Oh, jadi Cik Aziz sangat berminatlah untuk menghabiskan duit untuk barang berjenama kerana mempunyai kawan yang high standard juga. Oh, boleh saya tahu jenama apa yang Cik Aziz selalu habiskan duit? Oh, macam saya minat jenama Adidas, dan kebanyakannya barang-barang saya pun barang-barang yang berjenama Adidas. Tak kisahlah dari sekecil-kecil perkara ke sebesar-besar perkara. Sebab bagi saya Adidas ni dia ada kualiti yang tinggi berbanding dengan jenama-jenama lain seperti Nike, Mizuno, Asics dan sebagainya. Oh, faham. Sama lah macam saya. Saya pun minat juga dengan Adidas. Memang sangat selesa pakai dia. Boleh saya tahu sejak bila Cik Aziz sedar dengan sikap buruk Cik Aziz yang mudah terpengaruh dengan kawan? Saya mula sedarnya dalam lingkungan 2 ke 3 tahun ini, di mana saya memang mudah terpengaruh dengan rakan-rakan
perjuangan saya di dalam bidang sukan ni lah. Contohnya kalau sukan bola sepak atau futsal, saya akan beli barangan Adidas. Kalau barang-barangan kelengkapan seperti beg semua pun saya akan beli barangan Adidas seperti kawan-kawan saya. Oh. Jadi 2 hingga 3 tahun lepas baru Cik Aziz sedarlah tentang sikap buruk Cik Aziz yang mudah terpengaruh dengan rakan. Jadi Cik Aziz ada ambil tindakan dengan, ataupun ada apa perancangan yang Cik Aziz nak lakukan untuk elakkan daripada perkara ni menjadi lebih teruk? Pada saya, selagi saya mampu untuk keep it up dalam barang-barang berjenama ni, selagi saya mampu, saya akan follow lah. Tapi dalam masa sama saya kena juga orang kata apa, ukur baju di badan sendiri. Kena ikut juga bajet-bajet saya lah. Tak boleh nak beli barang-barang yang terlalu mahal, yang orang kata melampau sangat harganya. Nanti kelak hari saya pun akan kehilangan wang, tiada simpanan. Faham. Jadi kat sini saya nampak yang Cik Aziz mempunyai kesedaran lah atas kesilapan Cik Aziz dalam menguruskan wang. Dan Cik Aziz pun sudah mempunyai akal yang panjang untuk fikir masa depan tentang bagaimana untuk menguruskan wang. Boleh saya tahu macam mana Cik Aziz boleh terpengaruh dengan kawan-kawan? Okey, macam saya terpengaruh dengan kawan-kawan ketika kawan-kawan saya tu membawa barang-barang berjenama yang diorang baru beli ketika sesi latihan ataupun ketika hari perlawanan. Dan barang-barangan tersebut yang diorang pakai tu membuatkan saya terpengaruh untuk membeli barang-barang seperti mana barang-barang yang diorang ada. Tapi kawan-kawan saya tu bukanlah menghasut saya untuk membeli barang-barang tersebut, tapi atas dasar keinginan diri sendiri yang terpengaruh apabila melihat kawan-kawan menggunakan barang-barangan tersebut, dan saya pun rasa nak beli juga barang-barang macam tu. Di sini saya dapat lihat yang Cik Aziz mempunyai sikap cemburu dengan kawan sekeliling yang menyebabkan Cik Aziz mudah terpengaruh untuk membeli barang jenama sama dengan kawan Cik Aziz. Boleh saya tahu adakah ibu atau ayah Cik Aziz tahu tentang sikap Cik Aziz? Okey, macam ibu bapa saya tahu sikap saya yang suka membeli barang-barang jenama ni. Akan tetapi saya tidak akan meminta duit daripada mereka atau dan sama sekali tidak akan menyusahkan mereka untuk membelikan saya barang-barang tersebut. Saya telah mengambil pendekatan dan inisiatif untuk mencari duit itu sendiri dengan bekerja, dengan menjual barang apa-apa supaya saya ada duit untuk membeli barang-barang tersebut. Dan saya memang tidak akan menyusahkan ibu bapa saya untuk membeli barang-barangan yang berjenama untuk saya. Bahkan saya sampai sekarang mempunyai wang yang cukup dan mampu untuk membelikan barang-barangan jenama tersebut untuk kedua ibu dan bapa saya. Oh, faham. Jadi Cik Aziz, di sini saya dapat tengok Cik Aziz memang sangat committed terhadap kerja yang Cik Aziz buat, sehingga kan mampu untuk Cik Aziz beli barang berjenama yang Cik Aziz inginkan. Walaupun begitu, Cik Aziz juga tidak membebankan kedua ibu bapa Cik Aziz, walaupun mereka tahu yang Cik Aziz ini suka untuk membeli barang jenama. Tetapi Cik Aziz menghabiskan duit untuk membeli barang jenama menggunakan duit hasil kerja keras Cik Aziz sendiri. Apa perasaan Cik Aziz menggunakan barang-barang yang berjenama? Boleh kongsikan? Okey, pada saya barang-barang berjenama ni bukanlah untuk menunjuk kepada orang bahawa kita menggunakan barang-barang yang jenama. Sebab ramai lagi orang di luar sana yang menggunakan barang-barang yang lebih berjenama dan lebih bernilai tinggi daripada barangan-barangan saya.
Tapi barang-barangan jenama yang saya gunakan ini adalah untuk kepuasan diri saya sendiri, di mana barang-barangan tersebut mempunyai kualiti yang baik dan saya boleh menggunakan barang tersebut untuk tempoh masa yang lama. Sebagai contoh, slipper yang saya gunakan ini sudah hampir mencecah 2 tahun setengah dan sampai sekarang saya masih boleh menggunakannya dan sampai sekarang masih elok untuk digunakan. Masih baiklah berkhidmat kepada saya. Faham. Ini maksudnya Cik Aziz menggunakan sebaik mungkin lah barang jenama yang Cik Aziz beli. Kerana barang yang jenama yang Cik Aziz beli tu memang sangat berbaloi dan berkualiti. Contohnya Cik Aziz punya slipper yang boleh pakai sehingga sekarang. Cik Aziz menggunakan jenama Adidas ni sejak dari bila? Ataupun memang dari kecil? Okey, macam saya membeli barang Adidas ni sejak daripada lepas habis daripada sekolah rendah. Okey, di mana awal bangku persekolahan menengah saya telah mula menggunakan barang-barang Adidas, di mana saya memang tertarik dengan barang-barangan Adidas ni disebabkan oleh kualiti yang ada padanya, walaupun corak-corak ataupun orang kata desainnya simple, tapi kualiti yang ada padanya cukup untuk memikat hati saya sampai ke hari ini. Faham. Boleh saya tahu bagaimana Cik Aziz merasakan kualiti Adidas tu bagus? Okey, pada saya boleh kata yang barangan Adidas ni mempunyai kualiti yang bagus adalah disebabkan oleh saya menggunakan barang-barang Adidas ni untuk satu tempoh masa yang lama. Sebagai contoh, satu contoh ialah slipper saya tadi. Dan sebelum itu saya telah menggunakan running shoes Adidas, kasut bola Adidas dan kasut futsal Adidas, di mana semua jangka hayat kasut-kasut saya ini melebihi 3 tahun. Kiranya bagi saya itu adalah satu pelaburan yang bijak lah apabila saya membeli barangan yang berjenama, walaupun dengan harga yang sedikit tinggi, tapi saya boleh menggunakannya dalam satu tempoh masa yang lama. Dan paling lama saya boleh menggunakannya adalah salah satu kasut Adidas saya, di mana saya gunakan hampir 5 tahun dan masih elok sebelum dia reput di mamah usia. Sini saya dapat lihat yang Cik Aziz sangat berpuas hati dengan pilihan Cik Aziz membeli barang jenama, kerana sangat berbaloi untuk dilaburkan dalam diri Cik Aziz. Okey, berbalik pada permasalahan Cik Aziz tadi, bahawa Cik Aziz mudah terpengaruh dengan kawan-kawan. Apakah perkara lain yang membuatkan Cik Aziz mudah terpengaruh dengan kawan-kawan? Okey, pada saya selain daripada barang-barangan yang berjenama tu, saya juga mudah terpengaruh dengan kawan-kawan saya dengan perkara-perkara yang sedikit tidak elok lah, seperti melepak sampai pukul 2-3 pagi. Perkara itu bagi saya bukanlah satu kesalahan yang besar, walaupun tidak baik dipandang oleh orang. Tapi macam ibu dan bapa saya tidak marah untuk saya lepak hingga jam 2 ke 3 pagi, asalkan sebelum keluar rumah saya menunaikan solat isyak dan pagi esoknya saya menunaikan solat subuh. Faham. Jadi ibu ayah Cik Aziz tidak marah pada Cik Aziz sekiranya Cik Aziz sebelum keluar rumah menunaikan solat isyak dan menunaikan solat subuh keesokan harinya. Jika Cik Aziz melakukan dua itu, mak ayah Cik Aziz tidak akan marah pada Cik Aziz. Boleh saya tahu biasanya pukul berapa Cik Aziz melepak? Okey, selalunya saya akan keluar melepak dalam jam 11 malam ke 11 ke 12 malam, dan selalunya saya lepak dengan geng-geng futsal saya,
Di mana geng-geng futsal saya itu pun ialah geng-geng yang saya terpengaruh dengan barang-barang jenama tersebut. Faham? Dan kalau pada hari yang kami tiada futsal pada malam hari, kami akan lepak around jam 10 atau 11 hingga jam 2-3 pagi. Tetapi ketika hari yang di mana kami ada futsal, kami akan lepak selepas futsal, tetap habis jam 2-3 pagi. Walaupun start lambat, tapi habis sama juga masanya, berbanding dengan ketika tiada futsal pun. Jadi bagaimana Cik Aziz boleh menguruskan waktu Cik Aziz dalam seharian? Kalau pada waktu malam Cik Aziz melepak, dan petang, contohnya petang Cik Aziz bermain sukan, malam melepak, dan boleh saya tahu macam mana keadaan Cik Aziz untuk recovery daripada bersukan? Okey, saya mengambil pendekatan macam lepas balik daripada lepak ataupun lepas balik daripada futsal, saya akan mandi, menyegarkan badan sebelum saya tidur, supaya badan saya dapat mengekalkan suhu yang baiklah terhadap saya. Selain tu, untuk pengetahuan cik pun, bukanlah tiap-tiap malam saya berfutsal dengan kawan-kawan saya. Dia macam seminggu hanya 2 kali futsal. Dan saya mempunyai ruang masa yang mencukupi lah untuk berehat antara hari yang tiada futsal tu, untuk kembali beraksi pada hari lain. Oh, jadi Cik Aziz bukannya melepak bersama kawan setiap hari dan bukan bersukan setiap hari, tapi bila masa Cik Aziz bersukan, maka Cik Aziz akan all out dan bersemangat untuk bersukan. Bagaimana Cik Aziz boleh merasakan aktiviti melepak ni mendatangkan kesan buruk pada Cik Aziz? Oh, pada saya aktiviti melepak ni dia tak adalah buruk mana. Dia lebih kepada tanggapan masyarakat terhadap orang-orang yang suka melepak ni. Sebab kita tahu budaya melepak ni bukanlah satu budaya yang baik pada pandangan setiap orang. Tapi setiap orang mempunyai pendirian masing-masing. Macam saya melepak lepas futsal tu untuk membuat postmortem terhadap cara permainan, gaya permainan yang kami main pada malam itu, supaya kami dapat memperbaiki ketika kami bermain untuk hari yang lain lah. Dan di samping itu juga saya pun melepak tu disebabkan untuk merapatkan lagi ukhuwah antara saya dan kawan-kawan saya yang berfutsal tu. Sebab itu setiap kali lepas saya berfutsal, saya akan melepak lah untuk merapatkan lagi ukhuwah antara saya dan kawan-kawan saya. Okey, sepanjang sesi kita berlangsung tadi, saya mendapati bahawa Cik Aziz mempunyai masalah pengaruh dengan rakan sekeliling. Cik Aziz mempunyai sikap yang sangat mudah rapat dengan orang sekeliling walaupun baru saja kenal. Dan ada beberapa masalah yang Cik Aziz beritahu sebentar tadi, antaranya adalah Cik Aziz mudah terpengaruh dengan kawan yang suka membeli barang berjenama. Maka Cik Aziz akan ikut sekali membeli barang jenama tersebut. Yang itu merupakan satu perkara yang perlu dikorangkanlah bagi Cik Aziz. Selain itu juga, Cik Aziz juga menerangkan bahawa Cik Aziz terpengaruh dengan rakan-rakan sekeliling dengan budaya melepak. Walaupun budaya melepak tersebut pada tanggapan Cik Aziz sebentar tadi buruk di mata masyarakat, tetapi selagi mana kita mengikut perintah Allah dan perintah ibu bapa, selagi itu melepak itu tidak salah. Boleh saya tahu macam mana Cik Aziz merasakan yang pengaruh kawan itu merupakan satu masalah besar dalam diri Cik Aziz? Okay, bagi saya disebabkan oleh saya ni ramai kawan, dan saya
berhati lembut, di mana saya mudah untuk dengar ataupun ikut cakap kawan. Ya, di mana apabila saya membuat perkara itu bukanlah dengan paksaan, tapi disebabkan oleh sifat diri saya sendiri yang lembut hati untuk menjaga hati kawan-kawan saya lah. Sebab kadang-kadang kita lepak tu dengan orang yang kita dah lama tak jumpa. Kan kalau kita balik awal ataupun kita tak sembang-sembang dengan orang kata kita sombong. Dia bagi saya, demi untuk saya mengelakkan orang berkata saya buruk, so saya pun tak ada masalah lah untuk join dorang sembang-sembang, lepak-lepak, selagi mana perkara yang saya buat tu pada saya ialah satu perkara yang tidak mendatangkan mudarat. Jadi daripada penceritaan Cik Aziz tadi, saya mendapati bahawa Cik Aziz mempunyai perasaan khawatir dalam diri Cik Aziz, khawatir dengan kehilangan kawan, sehingga kan Cik Aziz sanggup mengorbankan diri Cik Aziz untuk memuaskan hati kawan-kawan. Yang mana Cik Aziz takut bahawa kawan-kawan Cik Aziz akan terasa hati dengan Cik Aziz. Untuk maklumat Cik Aziz, kita sudah kesutukan masa. Jadi saya akan simpulkan sepanjang perkongsian Cik Aziz bersama saya dalam sesi kali ini. Cik Aziz mempunyai masalah, iaitu Cik Aziz mempunyai masalah dengan kawan-kawan, iaitu Cik Aziz mudah terpengaruh dengan kawan-kawan. Cik Aziz seorang yang sangat ramah, sehingga mudah untuk berkawan dengan semua orang. Dan masa sama, Cik Aziz juga seorang atlet sukan yang mana Cik Aziz lagi mudah untuk berjumpa dengan kawan baru melalui sukan. Cik Aziz mudah terpengaruh dengan kawan-kawan yang membeli barang yang menjenama. Akibat daripada kawan-kawan Cik Aziz yang membeli barang berjenama, Cik Aziz terpengaruh dan mempunyai keinginan yang tinggi untuk membeli barang yang serupa dengan kawan Cik Aziz. Walaupun begitu, Cik Aziz juga tidak memomonkan kedua ibu bapa Cik Aziz dengan seperti meminta duit daripada mereka ataupun sebagainya. Tetapi Cik Aziz bekerja keras dengan hasil titik peluh Cik Aziz sendiri untuk membeli barang-barang yang berjenama tersebut. Selain itu juga, Cik Aziz juga mendapati bahawa rakan-rakan sekeliling Cik Aziz mempengaruhi Cik Aziz dengan budaya baru, iaitu budaya melepak. Cik Aziz suka melepak selepas bersukan di malam hari ataupun di malam hari, yang mana Cik Aziz sendiri tahu tanggapan masyarakat bahawa budaya melepak ini adalah satu perkara yang buruk. Tetapi Cik Aziz juga mempunyai pendirian sendiri, iaitu selagi mana kita menurut perintah Allah dan perintah ibu bapa, budaya melepak itu bukanlah satu perkara masalah yang besar dalam diri Cik Aziz. Sekiranya ada perkara-perkara yang Cik Aziz ingin kemudian lagi, kita boleh menetapkan tarikh untuk perjumpaan sesi seterusnya. Sekiranya Cik Aziz mempunyai masalah lain ataupun merasakan masalah ini belum selesai. Okay, terima kasih. Berjumpa lagi. Assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam.